Sebab tu dulu di pondok-pondok mahupun kita kata ustaz-ustaz dalam konteks fundamental dan tradisional selalu membuat kita panggil apa, kiasan, analogi. Kalau di satu tempat tu ada sebuah kolam, dalam kolam tu ada beratus-ratus ekor ikan. Kita ambil lah ikan hak senang, hak kecil-kecil, ikan laga atau ikan gapi. Dan kolam ikan ni yang dalam tu ada beratus-ratus punya pemilik dia. Ada tuan. Suatu ketika tuan ni datang ke kolam tersebut. Lalu dia ambil satu botol. Dia buka penutup botol ni, lalu dia sauk salah seekor ikan yang daripada jumlah ratus-ratus tadi. Bukan ambil semua, ambil salah seekor saja. Dia pun letak dalam botol, tutup botol, buatlah lubang angin sikit nak bagi saluran pernafasan. Dia bawa botol ni sekali dengan dia pergi ke lapangan terbang, beli tiket, naik sekali. Dia naik kapal terbang, bawa sekali botol, yang di dalam botol tu ada ikan hak dia ambil salah sekor tadi. Jadi ikan ni dibawa berjalan oleh siapa? Oleh tuan dia. Dalam tu dia boleh tengok macam-macam. Oh, aku ingat manusia ni macam tuan aku seorang saja. Bila duduk dalam flight ni, hak macam-macam rupa, macam-macam muka, macam-macam pesen rambut, macam-macam color, macam-macam bentuk tubuh, selain daripada tuan hak selalu bagi dia makan, hak dia kenal. Tuan aku rambut beruban dah, hak ni rambut hitam, hak ni rambut color pink, hak ni macam singa laut, hak ni macam ni. Contoh, kulit pula tuan aku sawo matang, hak ni gelap gelemat, hak ni putih mulus, tinggi, rendah, gemuk, kurus, macam-macam jenis manusia. Sampai saja di Kuala Lumpur, tuan dia bawa berjalan di mana? Di KLCC, tengok menara berkembar, pi Sunway Lagoon, pi Sunway Piramid, pi Petrosains, macam-macam. Malam tu juga balik. Bila dah balik, buka balik botol, cuah dia balik dalam kolam tadi. Dia pun bila berjalan macam ni, action nak bercerita dekat kawan-kawan. Jadi bila dia bercerita, agak-agak cerita yang dia nak cerita ni, apa tanggapan, apa respon, apa reaction daripada kawan-kawan ikan hak lain? Percaya ke tak percaya? Percaya ke tak percaya? Tak akan siapa percaya, sebab mereka hanya mengenali lingkungan persekitaran mereka. Hak mereka tahu duk sekali selama kini, pasir-pasir hak duk dalam ni, batu-batu hak duk dalam ni, lumut-lumut hak duk dalam ni, rumput rampai hak duk dalam ni. Tu je. Kalau cerita lebih pada hak ni, memang membongok, memang nak bohong. Tapi poin dia ialah, kalaulah dia cakap bukan aku sendiri, maksudnya bukan aku keluar tiba-tiba kepek terbang pergi kat sisi, tak. Tuan kita yang bawa aku bubuh pula dalam bekas yang ada air yang aku boleh bernafas. Tuan kita yang bawa aku pergi sini, balik dia lepaskan aku balik. Kenapa dia nak cerita? Sebab ni adalah hakikat. Kenapa dia nak cerita? Sebab ni adalah kebenaran yang dia sendiri lalu. Baki lagi bila kamu dengar, wahai ikan-ikan sekalian, kamu nak cakap aku betul ke? Kamu nak cakap aku bohong ke? Hak aku cerita, itulah kebenaran. Hak aku cerita, itulah hak sungguh-sungguh. Hang nak cakap apa, hang nak komen apa, ikut pi. Tapi aku nak cakap ni sebab aku lalu sungguh ni, aku seronok nak cerita pada kamu. Itu gambaran analogi yang selalu guru-guru dan orang tua kita buat perbandingan. Begitulah dengan Rasulullah. Bila Rasulullah ni menceritakan kembali selepas selamat dalam perjalanan ni, apa tanggapan, apa respon daripada masyarakat pada waktu tu? Sekurang-kurangnya ada berapa? Ada 3 grup lahir. Pertama ialah kumpulan yang beriman dan kumpulan yang meyakini sepenuhnya. Dipimpin oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Malah dipersoalkan, dipertanyakan kepada Abu Bakar,
Kamu percaya tak Muhammad cerita sekian-sekian? Kamu percaya tak Muhammad cerita macam ni, macam ni? Kalaulah Muhammad yang bercerita, kalaulah Muhammad yang mengkhabarkan, lebih daripada ni pun aku pasti akan membenarkannya. Sebab itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, kerana membenarkan tadi. Dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang kuat iman mereka, percaya sepenuhnya. Yang kedua ialah yang totally menolak, totally menentang, totally tidak mempercayai. Golongan mana? Golongan yang sama sebelum peristiwa ni pun, golongan ni lah aduk lawan Nabi pun, hak tak percaya kat Nabi pun, aduk tentang Nabi pun, diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Al-Walid, Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Al-Walid bin Al-Mughirah, nama-nama besar. Tapi ada something special di sini. Bentuk penolakan mereka sebelum ni berbeza bila Rasulullah menceritakan kisah Isra' Mi'raj ni. Kita dapat lihat daripada paparan sejarah. Sebelum peristiwa ni berlangsung, dengan bahasa mudah, Nabi nak buka mulut saja, cerita pasal Islam, dakwah pasal Islam, tabligh pasal Islam, mereka mengambil sikap tidak mahu mendengar dakwah Nabi. Seolah daun-daun telinga mereka ni mereka tutup. Cerita saja pasal Islam, nak tarik saja pasal agama ni, pasal syariat ni, kami tak mau dengar. Kami tak mau dengar. Bahkan antara sikap mereka yang lain ialah cantas dan silent. Dari sudut mana? Bila mana mereka melihat Rasulullah cuba menceritakan Islam ni pada individu lain, mereka tengok Nabi Muhammad duk cerita Islam pada orang ni. Bila berlalu saja Nabi Muhammad, mereka pergi silent, mereka pergi cantas. Tadi Muhammad jumpa kamu, dia cerita apa kat kamu? Oh, dia cerita Islam ni macam ni. Jangan percaya, jangan percaya. Tak payah percaya. Orang macam ni tak boleh buat ni, tak payah percaya. Dengar saja boleh. Dia pergi silent. Tapi kali ini cukup berbeza. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab panggil orang ramai-ramai supaya pergi dengar cerita Nabi. Pelik ni. Sebelum ni dia sendiri tak mau dengar. Kalau ada orang cerita pun dia pergi cantah, dia pergi silent. Pasal apa kali ni beria-ria sangat, seronok sangat nak suruh pergi dengar Muhammad nak cerita apa kat kita ni? Kenapa beria dan seronok sangat? Sebab ini satu advantage, peluang mereka bahawa pertuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni akan jadi realistik. Antara tuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni, penipu, pendusta, pembohong, mental tak berapa betul, akan jadi realistik bila kamu dengar ni nanti yang dia nak cerita apa. Sebab dia nak cerita tu, Mekah ke Masjidil Aqsa, naik atas langit, sebab advantage tu. Jadi nak suruh orang hak tolak kamu ni, memang padan lah kalau kita tuduh tak berapa betul, otak tak berapa ni, mental tak apa ni pun, ya dah. Nakkan benda tu. Tu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dia duduk 50-50. Pasal apa yang jadi 50-50 ni? Sebab untuk menolak, dari sudut nak tolak, mereka hanya ada 50%. Kenapa? Sebab Muhammad yang mereka kenal sebelum ni tidak pernah bercakap bohong. Nak tolak, tapi hak kita kenal Muhammad tak pernah cakap bohong dengan kita. Daripada dia kecil, daripada dia lahir sampailah dia dakwa dia ni jadi Nabi, dia jadi Rasul, dia tak pernah cakap bohong. Untuk kita tolak tu payah. Tak akan sama sekali seseorang akan merosakkan dia punya reputasi hanya kerana satu kisah ni dia nak rosakkan reputasi hak dia pegang selama ni. Kalaulah reputasi ni ada pada tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan umur 50, dari kecil sampai umur 50, orang-orang di Masjid Khairiyah ni kenal tuan-tuan tak pernah cakap bohong. Mesti tuan-tuan nak jaga legasi, warisan dan reputasi tu. Tapi lama dah orang tak percaya kat aku ni, 50 tahun. Malam ni aku nak buat cerita special sikit, tapi cerita bohong lah. Dengan cerita ni menyebabkan orang tak percaya dah. Orang tuduh kita penipu dah. Kita nak buat tak benda tu? Sekali-kali kita tak akan buat, walaupun satu penipuan, sebab nak jaga benda tu. Dan benda yang sama juga tak logik pada Nabi. Lama dah al-amin, lama dah amanah, lama dah percaya, hanya kerana cerita ni
dia nak jatuhkan reputasi dia. Dari sudut kalau dia nak buat cerita bohong. No. Tapi untuk menerima pula, nak tolak 50 sebab dia tak pernah cakap bohong. Tapi nak terima cerita dia lah pula wow sangat. Wow sangat. Wow sangat tu lagu mana? Pi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, balik malam tu juga. Dua hala tu, satu hala balik. Tapi kalau tu pun okey lagi. Tapi yang masalahnya naik ke langit tu. Naik ke langit dan dia turun malam tu juga dan balik semula ke Mekah. Tak sampai pun waktu subuh. Itulah wow sangat ni. Walaupun dia tak bohong tapi nak terima pun payah juga ni. Itu yang jadi 50-50. Bahkan lebih jauh keluarnya kelompok yang iman tak berapa kuat, sehingga mereka ni jadi murtad